Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Sufiana binti Muhammad Jaiz dan hari ini saya akan membentangkan mengenai bab 1 iaitu pengenalan. 1.1 Latar belakang kajian. Di dalam latar belakang kajian, kami menceritakan mengenai pembahagian harta pusaka dalam Islam yang mana ia melalui faraid, hibah, wakaf dan juga wasiat. Dan institusi yang menguruskan harta pusaka pula terdapat 3 institusi iaitu Mahkamah Tinggi, Pejabat Tanah dan juga Amanah Raya Berhad. Nur Syazura 2019 mengatakan terdapat banyak pihak yang mengatakan bahawa punca peningkatan jumlah harta pusaka yang tidak dituntut ini adalah disebabkan kelemahan daripada waris yang tidak pandai menguruskan harta. Harta pusaka terbiar tanpa dituntut waris bukan isu asing dalam kalangan masyarakat. Malah, kegagalan merancang harta Islam semasa hidup punca masalah ini berlaku. Muhammad Fitri 2016 pula mengatakan dalam kajiannya bahawa terdapat banyak pendapat yang menuduh permasalahan ini adalah berpunca dari sikap waris. Namun, kewujudan pelbagai institusi yang mengendalikan pentadbiran harta pusaka dikatakan juga di antara penyumbang kepada keengganan waris-waris mengemukakan tuntutan harta pusaka. Kewujudan pelbagai institusi pengurusan harta pusaka ini yang bukan sahaja berbeza dari segi sistem pentadbirannya, malah turut berbeza dari segi pemakaian undang-undangnya, amat mengelirukan para waris. 1.2 Pernyataan masalah kajian. Terdapat 2 pendapat daripada kajian lepas. Yang pertama, terdapat beberapa penulis yang berpendapat bahawa peningkatan dalam jumlah aset berku akibat harta pusaka yang tidak dituntut adalah berpunca daripada waris dan si mati. Nur Adri Rizwan 2017 dan Nur Syazura 2019 berpendapat punca harta pusaka terbiar adalah disebabkan kegagalan merancang harta semasa hidup, menyukarkan waris untuk membuat tuntutan, begitu juga dengan sikap waris yang lepas tangan dan enggan bertanggungjawab untuk mengagihkan harta pusaka si mati. Yang kedua, Muhammad Fitri 2016 dan Hani Kamariah 2020 menyatakan bahawa perbezaan dalam institusi pengurusan serta pentadbirannya menyukarkan waris untuk membuat tuntutan, malah ia mengelirukan waris dan ini menyebabkan banyak harta pusaka yang tidak dituntut oleh pihak waris. Walaupun kajian lepas telah dijalankan, namun isu ini masih belum selesai, di mana pada Januari 2020, jumlah harta pusaka yang tidak dituntut telah meningkat kepada RM70 bilion. Permasalahan di sini adalah setengah penulis berpendapat ianya berpunca daripada waris, namun ada setengah penulis yang berpendapat ianya berpunca daripada institusi yang menguruskan harta pusaka ini. Maka, spekulasi yang timbul adalah, adakah isu harta pusaka yang tidak dituntut ini disebabkan oleh masyarakat yang kurang faham atau kurang ilmu mengenai pengurusan harta pusaka? Atau, adakah peningkatan jumlah harta pusaka yang tidak dituntut ini adalah disebabkan masalah kecekapan pentadbiran dan pengurusan harta pusaka atau disebabkan waris yang tidak ambil tahu mengenai pengurusan harta pusaka? 1.3 Objektif kajian. Objektif yang pertama adalah mengkaji tahap kefahaman masyarakat mengenai pentadbiran dan pengurusan harta pusaka dalam Islam. Objektif kedua adalah menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan nilai harta berku. 1.4 Soalan kajian. Adakah terdapat kaitan antara kurangnya kefahaman masyarakat mengenai pentadbiran dan pengurusan dengan jumlah peningkatan nilai harta berku? Soalan yang kedua, adakah masyarakat cakna tentang isu jumlah harta pusaka yang tidak dituntut? Soalan yang ketiga, apakah ada faktor lain selain daripada sikap waris dan kelemahan daripada institusi pengurusan dan pentadbiran yang menyebabkan isu harta pusaka tidak dituntut ini belum temui jalan penyelesaian? Yang keempat, adakah sistem pengurusan dan pentadbiran yang dilaksanakan oleh institusi berkaitan perlukan penambahbaikan? 1.5 Kepentingan kajian. Kepentingan kajian kepada masyarakat. Yang pertama, kajian dilakukan ini dapat mengukur tahap kefahaman masyarakat terhadap pengurusan dan pentadbiran harta pusaka. Yang kedua, memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai pengurusan dan pentadbiran dalam harta pusaka. Kepentingan kepada institusi pengurusan harta pusaka pula adalah yang pertama,
Kajian yang dilakukan mungkin boleh membantu pihak yang berkenaan untuk mengetahui punca isu ini berlaku. Kepentingan yang kedua pula adalah pihak institusi yang terlibat mungkin boleh membuat penambahbaikan berdasarkan dapatan daripada kajian ini nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najihah binti Jamal Abdul Nasir akan meneruskan pembentangan bahagian kepentingan kajian. Okey. Dapatan daripada kajian yang dijalankan ini penting kepada masyarakat dan juga institusi pengurusan harta pusaka. Kepentingan kepada masyarakat ialah dari segi tahap kefahaman masyarakat mengenai pengurusan harta pusaka serta dapat memberi pendedahan kepada masyarakat bagaimana pengurusan dan juga pentadbiran harta pusaka yang dijalankan dan terdapat di Malaysia. Seterusnya kepada pihak institusi di mana ini dapat membantu pihak-pihak yang berkenaan di dalam institusi pengurusan harta pusaka bagi mengetahui punca isu harta pusaka ini berlaku, dan pihak institusi juga dapat membuat penambahbaikan berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi. Seterusnya, skop kajian. Skop bagi kajian ini ialah terbatas kepada mereka yang berumur 18 tahun ke atas dan beragama Islam sahaja, dan jumlah responden pula adalah sebanyak 30 orang. Kemudian limitasi kajian. Antara limitasi yang dihadapi sepanjang kajian ini dilakukan ialah dari segi pergerakan, di mana pergerakan untuk mendapatkan maklumat yang lebih banyak kerana keadaan negara sekarang berhadapan dengan COVID-19, wabak COVID-19, dan ini menyebabkan pergerakan juga terbatas. Oleh itu, proses pengumpulan data responden hanya menggunakan Google Form sahaja bagi menggantikan penggunaan borang soal selidik kerana kesukaran bagi kami bersemuka dengan pihak responden untuk mendapatkan data. Dan responden juga menghadapi masalah dalam situasi untuk menjawab Google Form yang diberikan kerana ada setengah responden yang mempunyai masalah dari segi internet di kawasan masing-masing. Kemudian sumber rujukan bagi kajian literatur juga terhad kerana kami hanya dapat memperoleh sumber rujukan ni hanya melalui atas talian saja, sama ada jurnal, artikel ataupun bahan bacaan yang lain. Seterusnya ialah definisi istilah. Definisi istilah yang pertama ialah harta pusaka ataupun al-mirat, iaitu bermaksud perpindahan pemilikan daripada si mati kepada para warisnya yang masih hidup, sama ada yang ditinggalkan itu berbentuk harta yang boleh dipindah ataupun harta yang tak boleh dipindah ataupun sesuatu hak yang telah ditetapkan oleh syarak. Kemudian secara umumnya pula, harta dikenali sebagai sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dan ianya mempunyai nilai sama ada dalam bentuk fizikal atau manfaat, dan mestilah sesuatu yang halal menurut syarak. Harta juga dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk, iaitu yang pertama harta ta'alih yang disifatkan sebagai harta kekal di mana jika ianya diubah akan membawa kepada kemusnahan, contohnya bangunan. Yang kedua adalah harta alih, iaitu harta yang boleh dipindahkan daripada satu ke tempat yang lain seperti wang, kenderaan dan sebagainya. Seterusnya ialah faraid, iaitu dari segi istilah bermaksud pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia sama ada beliau meninggalkan wasiat ataupun tidak sebelum kematiannya. Harta peninggalan tersebut akan dibahagikan kepada ahli waris, dan harta yang dibahagikan itu pula adalah baki harta yang ditinggalkan setelah ditolak segala hutang, nazar dan sebagainya. Kemudian seterusnya ialah wasiat. Wasiat pula adalah ikrar atau pengakuan seseorang untuk menyempurnakan pengagihan harta selepas kematian kepada bukan waris dan juga ahli waris yang terlindung daripada menerima harta pusaka. Seterusnya ialah hibah. Menurut istilah syarak, hibah ni adalah akad yang melibatkan pemberian harta milik seseorang semasa hidupnya secara sukarela kepada seseorang yang lain tanpa balasan balik. Khiyar pula ialah hak memilih terutama bagi pihak pembeli untuk meneruskan ataupun membatalkan akad jual belinya. Selain itu, Qiyas
Kias pula boleh dikatakan sebagai perbandingan antara suatu hukum dengan hukum dalam perkara yang baru. Kias ni sebab dikatakan sebagai perbandingan antara suatu hukum dengan hukum dalam perkara yang baru dengan perkara yang sebenarnya telah ada hukumnya di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Okey, syufa'ah pula diambil dari perkataan syaf yang bermaksud pasangan, dan menurut fuqaha, syufa'ah ni bermaksud hak rakan kongsi mengambil bahagian kawannya yang lain dengan menggantikan harta atau bayaran. Okey, seterusnya dan yang terakhir sekali adalah wakaf yang bermaksud menahan sesuatu harta daripada pewakaf dan memberikan manfaat harta tersebut untuk kebajikan, kepentingan agama dan umat Islam, ataupun memberikan manfaat harta tersebut kepada penerima wakaf yang telah pun ditentukan oleh pewakaf sendiri. Okey, secara kesimpulannya, pengurusan harta perlulah dirancang secara teliti dan diberi penekanan kerana ia merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan dan juga perkara yang diperlukan bagi kelangsungan hidup. Kerana harta ni bukan hanya mengumpul dan mengurus sahaja, bahkan perlu dipastikan agar harta tersebut dapat diwarisi oleh waris yang selayaknya tanpa berlaku sebarang kesulitan ataupun salah faham di kalangan ahli waris. Undang-undang Pusaka Islam pula merupakan suatu ketetapan oleh Allah yang diterangkan melalui ayat Al-Quran, dan undang-undang ini disyariatkan oleh Allah semata-mata untuk memberi keadilan kepada manusia. Tidak dapat dinafikan juga di Malaysia masih terdapat sejumlah besar kes yang berkaitan harta pusaka yang masih lagi belum dapat diselesaikan. Islam menyediakan pelbagai instrumen dan alternatif berkaitan pengurusan harta seperti faraid, hibah dan juga wasiat. Pilihan yang diberikan ini sesuai dan menepati keperluan masyarakat serta realiti keadaan semasa, dan masyarakat sendiri perlulah mempunyai pengetahuan dan peka terhadap konsep hukum hakam serta prosedur yang berkaitan dengan harta pusaka supaya harta tersebut dapat diuruskan dengan sebaiknya dan tidak berlaku salah faham ataupun perkara yang tak diingini di dalam institusi pengurusan pentadbiran sendiri dan juga di kalangan ahli waris. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Maira binti Ariza. Saya akan membentangkan mengenai bab 2, iaitu kaedah literature. Okey, kita lihat pada pengenalan. Kajian yang kami buat ini adalah berkaitan dengan penilaian tahap kefahaman masyarakat mengenai sistem pembahagian harta pusaka, iaitu dari segi pengumpulan atau pengurusan aset dan hutang piutang si mati. Jadi, kefahaman atau permasalahan masyarakat ini berpandukan dengan kajian soal selidik dan melalui beberapa maklumat sekunder yang diperolehi melalui kajian-kajian literatur yang lepas. Rujukan melalui kajian-kajian literatur adalah dari kajian-kajian tempatan, iaitu pengurusan harta pusaka yang berdasarkan di dalam Malaysia, iaitu terbahagi kepada 6 rujukan hasil kajian-kajian lepas. Kita lihat satu persatu ya. Kajian lepas yang pertama, kita lihat pengkajinya adalah Suhaimi Abdul Rahman, Rashika Muhammad Khalid dan Abu Bakar Jaafar, iaitu pada tahun 2009, iaitu yang bertajuk Kajian Keberkesanan Undang-Undang Faraid di Malaysia. Objektif kajian yang dibuat adalah untuk melihat maklumat demograf, pemahaman konsep faraid, pelaksanaan undang-undang faraid dan keberkesanan pentadbiran dan pengurusan faraid. Pemboleh ubah yang digunakan dalam menghasilkan kajian ini adalah Undang-Undang Sivil, Harta Pusaka, Hukum Syarak, Ekonomi dan Sosial. Kaedah kajian yang digunakan adalah kajian sosio undang-undang, iaitu sosio-legal dan kuantitatif. Hasil kajian ini adalah Akta Pusaka Kecil 1955 dan Akta Probate dan Pentadbiran 1959 perlu disemak dan dipinda semula untuk memperkemaskan pengurusan dan pentadbiran faraid.
dan penubuhan Mahkamah Pusaka atau satu pusat sehenti yang mengurus dan mentadbir harta pusaka orang Islam. Kajian daripada Ahmad Hidayat Buang iaitu pada tahun 2009 adalah bertajuk Pengurusan Harta Keluarga Mengikut Islam dan Realiti Semasa di Malaysia. Objektif bagi kajian ini adalah untuk membincangkan isu-isu daripada perspektif perundangan Islam, terutama tentang penggunaan prinsip syariah yang lain secara inovatif dalam pengurusan harta dan agihan pusaka orang Islam di Malaysia. Pemboleh ubah yang digunakan adalah pengurusan harta dan jurnal muamalat. Kaedah kajian adalah kualitatif dan hasil yang dapat daripada kajian ini adalah terdapat keperluan untuk mengadakan modul atau skim perancangan harta di dalam Islam, terutamanya yang melibatkan selepas kematian. Kajian lepas yang ketiga yang ini berkaitan dengan masalah kegagalan dan kelewatan pengagihan harta pusaka di Malaysia iaitu daripada Rusna Dewi Abdul Rashid dan Nur Inayah Yaakob pada tahun 2010. Objektif kajian ini adalah untuk membincangkan tentang cara yang berkesan bagi mengagih harta kepada ahli keluarga atau sesiapa yang dikehendaki. Pemboleh ubah yang diguna adalah faraid, pusaka, hibah dan pengagihan harta. Kaedah kajian adalah kualitatif dan hasil kajian yang didapat adalah masyarakat di negara ini kurang mempunyai kecenderungan untuk membuat perancangan pengagihan harta secara teliti, terutamanya dalam membuat perancangan awal. Baiklah, kita akan sambung kajian literatur kita pada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini binti Muhammad Dawam. Saya akan sambung kajian literatur yang seterusnya iaitu satu kajian yang telah dibuat oleh Bibi Nur Adila Zulkifli dan Mat Yazid Ahmad. Kajian ini dilakukan pada tahun 2016. Tajuk kajian tersebut adalah Kekangan dan Penyelesaian Kelewatan Pengurusan Aset Pusaka Tak Mudah Alih Orang Islam di Malaysia. Objektif kajian tersebut adalah untuk meninjau permasalahan yang menjadi punca kelewatan permohonan pengurusan pembahagian aset pusaka tak mudah alih orang Islam beserta kaedah penyelesaiannya. Maksud harta tak mudah alih adalah contohnya ada 3 jenis. Yang pertama, tanah. Yang kedua, segala jenis tempat kediaman seperti pangsapuri, rumah teres, kondominium. Dan yang ketiga adalah bangunan seperti rumah kedai, warung dan pejabat. Terdapat 4 jenis pemboleh ubah dalam kajian tersebut iaitu aset tak mudah alih, harta pusaka, undang-undang bukan Islam dan hartanah di Malaysia. Kaedah kajian adalah berbentuk kualitatif dan tinjauan iaitu temubal separa berstruktur. Maksud temubal separa berstruktur adalah secara separa formal dan soalan boleh diubah suai. Hasil kajian tersebut mendapati 2 permasalahan yang terdapat dalam pengurusan aset pusaka tak mudah alih orang Islam iaitu kekangan perundangan dan masalah sosial masyarakat. Kajian seterusnya dari Sahimi Abdul Rahman, Rashika Ahmad Khalid, Adila Abdul Razak dan Abu Bakar Jaafar. Kajian ini dibuat pada tahun 2018 dan diberi tajuk Pemerkasaan Mahkamah Syariah dalam Pentadbiran Harta Pusaka Masyarakat Islam menurut kerangka federalisme di Malaysia. Maksud federalisme adalah fahaman dan pandangan yang menjurus kepada kesatuan di bawah satu kerajaan persekutuan. Manakala, menurut Sir Kenneth Clintonware, sistem federalisme merupakan satu kaedah untuk membahagikan kuasa antara 2 peringkat. Objektif kajian tersebut adalah untuk menilai kedudukan Mahkamah Syariah dalam pengurusan dan pentadbiran harta pusaka orang Islam. Pemboleh ubah dalam kajian tersebut adalah federalisme, harta pusaka, Mahkamah Syariah dan pentadbiran Malaysia. Kaedah yang pekaji lakukan adalah menggunakan kaji selidik terhadap 26 responden yang terlibat dalam pengurusan harta pusaka. Hasil kajian tersebut adalah penentuan harta pusaka, waris dan kadar pewarisan seharusnya menjadi hak eksklusif Mahkamah Syariah, bukannya Mahkamah Konvensional.
Kajian lepas yang terakhir adalah kajian yang dibuat oleh pelajar Universiti Teknologi Malaysia iaitu Ajmain Safar dan Halimatun Ashikin Osman. Kajian ini dibuat pada tahun 2008 dan diberi tajuk Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia terhadap Ilmu Faraid. Objektif bagi kajian tersebut adalah untuk melihat kefahaman pelajar terhadap ilmu faraid. Pemboleh ubah yang terdapat dalam kajian tersebut adalah kefahaman, tahap pengetahuan dan persepsi pelajar terhadap ilmu faraid. Pengkaji menggunakan soal selidik sebagai kaedah kajian mereka untuk mencari maklumat berkaitan tajuk kajian. Akhirnya, hasil kajian mendapati tahap kefahaman dan prestasi pelajar terhadap kepentingan ilmu faraid adalah pada tahap yang tinggi, manakala tahap pengetahuan pelajar Universiti Teknologi Malaysia berkaitan ilmu faraid berada pada tahap yang sederhana. Apa yang boleh kita dapat daripada hasil-hasil kajian yang lepas? Pertama adalah pengkaji memberi banyak maklumat berkaitan ilmu faraid. Kedua, kita boleh mengetahui isu-isu dalam pengurusan harta pusaka. Secara tidak langsung, pengkaji dapat memberi kesedaran kepada pembaca tentang pentingnya ilmu faraid dan kita sebagai pembaca boleh membuat persediaan awal untuk mengelakkan daripada masalah berlaku ketika pengagihan harta pusaka. Kita sebagai umat Islam, janganlah sesekali kita tidak ambil peduli akan ilmu faraid. Walaupun kita tahu ada agensi yang akan uruskan harta pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nisa binti Husin. Seterusnya saya akan menerangkan tentang bab 3 iaitu metodologi kajian. Pertama sekali, metodologi kajian meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan bagi mencapai objektif dan matlamat kajian, di mana metodologi kajian itu menjadikan kajian yang dijalankan lebih sistematik dan perjalanan kajian lebih terarah dalam mencapai objektif. Di mana bab ini akan menjelaskan mengenai metodologi kajian yang akan digunakan dalam kajian yang kami jalankan. Kami juga telah merancang dengan teratur mengenai metodologi kajian dan strategi-strategi yang akan digunakan untuk mendapatkan maklumat dan data melalui kaedah-kaedah tertentu, di mana bab ini juga akan membincangkan dengan terperinci mengenai beberapa perkara penting dalam metodologi dan strategi yang digunakan bagi menyiapkan kajian ini. Antaranya adalah reka bentuk kajian, responden, kaedah kajian, instrumen kajian, prosedur kajian dan penganalisisan data. Ketiga adalah responden, di mana seramai 30 orang responden diperlukan bagi menghasilkan keputusan mewakili populasi. Responden yang akan dipilih mestilah menepati kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, iaitu warga negara Malaysia, beragama Islam dan berumur melebihi 18 tahun. Kaedah persampelan yang akan digunakan adalah kaedah persampelan tujuan kerana persampelan melibatkan penetapan kriteria. Kaedah pengambilan responden kajian ini akan dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Keempat adalah kaedah kajian, di mana kaedah tinjauan dilakukan bagi mengenal pasti tahap kefahaman masyarakat mengenai pentadbiran dan pengurusan harta pusaka dalam Islam. Soal selidik dipilih sebagai instrumen kajian kerana ianya merupakan kaedah persampelan yang praktikal bagi mendapatkan sampel yang ramai. Tinjauan secara atas talian menggunakan Google Form berdasarkan kuis akan digunakan bagi mendapatkan data. Mereka yang menepati kriteria-kriteria tersebut layak untuk menyertai kajian, di mana mereka yang layak akan diberikan pautan Google Form untuk menjawab soal selidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamila binti Syahrudin. Saya akan sambung terangkan bab 3 metodologi kajian, iaitu 3.5 sampai 3.8, iaitu instrumen kajian, prosedur kajian, penganalisisan data dan rumusan. Okay.
3.5 Instrumen kajian. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah borang soal selidik, di mana ianya digunakan bagi mengumpul data kuantitatif. Borang soal selidik kajian ini dibagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian pertama, kedua dan ketiga. Bahagian pertama merupakan borang persetujuan dan maklumat diri responden. Bahagian kedua pula mengandungi sebanyak 10 jenis soalan yang memerlukan responden memilih jawapan betul atau salah. Manakala bahagian 3 pula mengandungi soalan jenis aneka pilihan, iaitu A, B, C dan D. Okey, kita sambung kepada 3.6 iaitu prosedur kajian. Terdapat 6 prosedur kajian ini, iaitu yang pertama, tinjauan secara atas talian akan dibuat melalui Google Form, di mana pekaji akan menyebarkan pautan Google Form tersebut kepada individu yang menepati kriteria-kriteria yang telah ditetapkan melalui aplikasi WhatsApp. Okey. Prosedur yang kedua ialah individu yang layak akan diberi penerangan tentang maklumat kajian sebelum menjawab soal selidik, supaya mereka tahu akan tujuan kajian sebelum menjadi responden kajian. Yang ketiga, pengakuan persetujuan menyertai kajian juga akan diberikan di awal soal selidik bagi memaklumkan kepada responden bahawa maklumat yang direkodkan adalah rahsia dan tidak akan didedahkan kepada mana-mana pihak. Langkah keempat, responden akan mengisi butiran demografi mereka seperti jantina, umur, status, perkahwinan, kelulusan akademik tertinggi dan pekerjaan. Seterusnya, responden akan menjawab sebanyak 10 jenis soalan betul atau salah dan 5 soalan aneka pilihan A, B, C dan D. Semua soalan yang akan ditetapkan sebagai mode required bagi mengelakkan responden melangkau soalan untuk ke soalan bahagian seterusnya. Semua soalan perlu dijawab sebelum beralih ke bahagian seterusnya. Semua respon akan direkodkan di dalam pangkalan data Google Form. Okey, akhir sekali, responden akan mendapat skor berdasarkan tahap kefahaman terhadap soal selidik yang telah diberikan. 3.7 Penganalisisan data. Ujian pasca responden akan dianalisis menggunakan ujian T, Independent Sample T-Test. Oleh sebab data daripada soalan maklumat responden adalah data nisbah dalam bentuk skor, kaedah analisis data yang boleh digunakan ialah ujian T yang menggunakan skor sebagai asas pengiraan dan untuk menentukan jika terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik antara dua kumpulan data. Jenis ujian T yang dipilih ialah ujian T yang untuk sampel-sampel bebas. Kaedah analisis ujian T bagi soal selidik ini dilakukan menggunakan SPSS versi 18.0. Untuk menganalisis data ujian One Sample T-Test akan dilakukan menggunakan IBM Statistical Package for the Social Science (IBM SPSS) bagi membandingkan responden dengan skor tahap kefahaman mereka. Semua keputusan yang diperolehi dibentang dalam bentuk jadual carta pie dan graf. 3.8 Rumusan. Secara keseluruhannya, dalam bab ini telah dijelaskan secara terperinci kaedah metodologi yang digunakan dalam kajian ini yang melibatkan reka bentuk kajian, subjek kajian, sampel kajian, instrumen kajian, prosedur kajian serta proses penganalisisan data. Sekian, terima kasih.